Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe, saya Hashim. Yang dah subscribe, terima kasih. Hari ini saya nak share satu video yang dimana seorang ustaz telah mengatakan bahkan ada bencana alam yang akan berlaku di muka bumi ini, dan khususnya kepada kita pada tahun 2022 ini, disebabkan bencana yang berlaku dan keadaan muka bumi yang sudah tua dan uzur, dan kemungkinan bencana banjir, kelaparan dan kekeringan akan berlaku kepada kita semua. Dan bersiap sedialah untuk itu. Jadi jom kita tengok apa Ustaz ni cakap. Setakat 13 Ramadan, fenomena ketika terbit matahari kelihatan. Pancaran cahaya matahari menjulang tinggi bagaikan tiang-tiang merah. Bagi saya tak dapat perhatikan. Rakan-rakan saya di pantai timur Johor. Johor ni istimewa. Kita ada 3 laut. Pantai timur, pantai barat, selatan. Setakat ni rakan-rakan saya di pantai timur Johor sudah menyaksikan 2 kali waktu matahari terbit, tak ada awan, pancaran cahaya menjulang tinggi membentuk tiang-tiang merah. Pun begitu bagi yang duduk di Pontian, begitu juga gelang patah tak boleh sambung. Sampailah ke kawasan ini, Kota Iskandar, kita belum dapat menyaksikan. Maka untuk negeri Johor, setakat 13 Ramadan, 2 situasi yang berbeza, pantai timur Johor dengan pantai barat Johor. Pantai timur Johor sedikit hujan, pantai barat Johor agak kerap hujan. Merisaukan kerana empangan-empangan takungan air Runhill SAJ kebanyakannya di pantai timur. Pontian, Gelang Patah, airnya ini bergantung daripada Kota Tinggi. Harapkan empangan Gunung Pulai tak banyak mana. Yalah, tuan-tuan rasa lah hujan. Sini yang hujan. Pantai timur Johor tak hujan. Pantai barat Johor yang hujan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Ya, apa yang membimbangkan? Adakah cukup 2 tahun wabak penyakit melanda 1441 Hijrah, 1442 Hijrah, apabila cukup 2 tahun wabak menimpa dan melanda, adakah selepas 2 tahun wabak menimpa melanda kita disusuli pula dengan kemarau dan krisis makanan? Kerana sejarah Islam telah membuktikan, sebagaimana yang dicatat oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah, kelazimannya wabak bersama dengan regunya. Apakah regu wabak? Krisis makanan, kebuluran. Sama ada bermula dengan kemarau, krisis makanan, kebuluran, kemuncaknya wabak, atau dimulakan dulu dengan wabak. Selama 2 tahun diikuti kemarau, krisis makanan, kebuluran. Yang kedua-duanya apabila dihimpun menelan masa 5 tahun. Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah, mengakui pada tahun 905 Hijrah, yakni 6 tahun sebelum dia wafat, dia melihat sendiri daripada Turki wabak menyerang ke Mesir, terus Middle East semuanya diserang dengan wabak penyakit. 905 Hijrah, 906 Hijrah, 907 Hijrah kemarau, 908 Hijrah krisis makanan, 909 Hijrah kebuluran, wal-iyazubillah. Bermula 905 Hijrah, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ambil hadis ini dan tulis dalam kitab pengumpulan hadisnya Al-Jami'us Shaghir. 100 tahun kemudian, Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Rauf Al-Manawi yang wafat pada tahun 1031 Hijrah mengakui pada tahun 1007 Hijrah. Kalau tadi 905 Hijrah, 100 tahun kemudian 1007 Hijrah, sekali lagi seluruh Middle East, bumi Arab, Allah timpakan wabak penyakit selama 2 tahun. 1007 Hijrah, 1008 Hijrah, 1009 Hijrah kemarau, 1010 Hijrah krisis makanan, 1011 Hijrah kebuluran. Maka sebab itu hadis yang sama dimasukkan lagi dalam kitabnya Faidul Qadir, 6 jilid. Habis takkan aku nak buat kitab, aku imam biasa je lah. Tinggal lagi
nampak sejarah tu berulang. Sejarah tu berulang. Hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Untuk jadi peringatan kepada kita dan berjaga-jaga, sebab kita sekarang memang berada di akhir zaman dan segala apa yang berlaku ni memang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu bahawa di akhir zaman akan berlakunya bencana, akan berlakunya kelaparan, akan berlakunya kekeringan dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali akan berlakunya Dajjal yang turun yang akan menganggap dia sebagai Tuhan. Dan manusia pada hari ini akan hubbud dunya wa karihatul maut. Mereka akan cintakan dunia dan benci kepada kematian. Mereka mengumpulkan harta dan mencari kemewahan, tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala agar sentiasa beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir hayat kehidupan kita. Itu cukup sekali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.